Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Galak pemaju hartanah sedia panel tenaga solar antara paparan laporan dari Sarawak. Perinciannya bersama Bumawin. Terima kasih Sahi. Baik, kita ke perkembangan ini terlebih dahulu. Semua pihak memainkan peranan penting dalam melindungi alam sekitar. Menegaskan perkara itu, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata, dengan perubahan iklim dunia kini, pihak kerajaan sahaja tidak mampu membawa perubahan positif. Justru penglibatan semua pihak adalah mustahak dalam menjadikan Sarawak lebih bersih, hijau dan sihat. Menepani situasi tersebut, Sarawak telah mengadaptasi penggunaan tenaga baru lebih bersih dan hijau sekaligus menjadikan Sarawak peneraju utama di wilayah ini. Ini termasuk dengan penggunaan tenaga hidrogen sebagai penggunaan bebas karbon, pengenalan tenaga hijau, pengurusan sisa buangan kepada tenaga serta penangkapan dan penyimpanan karbon. Beliau berkata demikian dalam teks ucapannya yang dibacakan oleh Timbalan Premier Sarawak, Datuk Mas Profesor Dr. Sim Kuhian pada Majlis Sambutan Hari Alam Sekitar Negara 2023 di Dewan Undangan Negeri Sarawak. Tambahnya lagi, usaha terbabit telah mendapat pengiktirafan daripada Kesatuan Eropah, Singapura dan Jepun. Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi menggalakkan agar lebih ramai pemaju pembangunan hartanah tempatan menyediakan panel tenaga suria pada setiap projek perumahan yang dilaksanakan. Menterinya Datuk Seri Julahi Narawi memaklumkan ia penting selari dengan agenda kerajaan negeri untuk menjadi pemacu utama tenaga bersih sekaligus berupaya mengurangkan 800,000 tan pelepasan karbon menjelang 2030. Jelasnya walaupun kementerian tidak menetapkan sasaran untuk skim pemiteran tenaga bersih NEM di negeri ini, namun pihaknya bertekad untuk selari dengan Sabah dan Semenanjung Malaysia dalam penggunaan tenaga campuran yang boleh diperbaharui tersebut. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada Majlis Pertukaran Memorandum Persefahaman MOU antara Hornbill Networks Consortium Sdn Berhad, Solarvest Holdings Berhad dan Alliance Bank Malaysia Berhad di Kuching. MOU itu bertujuan untuk menjalin kerjasama bagi pemasangan solar panel dengan pengeluaran tenaga sebanyak 3.3 kW di bawah skim NEM oleh Sarawak Energy Berhad di projek perumahan Semariang Avenue Fasa 2. Sistem tenaga suria yang disediakan dijangkakan memberi penjimatan sehingga RM200 sebulan bagi setiap isi rumah. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengeluarkan 83 notis saman atas pelbagai kesalahan dalam operasi bersepadu yang dijalankan di Jalan Oyak, Sibu malam tadi. Setiausaha Persekutuan Sarawak Datuk Ahmad Nazri Muhammad Hassan memaklumkan antara kesalahan yang dikesan tiada lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh, tiada lesen memandu tamat tempoh, serta kesalahan teknikal termasuk pemasangan lampu HID dan nombor pendaftaran tidak mengikut spesifikasi. Operasi ini turut disertai Jabatan Imigresen dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Turut ditahan 3 warga asing terdiri daripada 2 wanita dan seorang lelaki yang didapati melakukan kesalahan di bawah Seksyen 15-1 dan Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959-63 Akta 155. Manakala AADK Sibu pula merekodkan 3 kes melibatkan 3 lelaki tempatan yang positif syabu. Operasi bersepadu begini dapat dilaksanakan dengan lebih kerap, bukan sekadar dilaksanakan pada musim-musim perayaan. Sebab antara lainnya kelebihan apabila kita melaksanakan operasi bersepadu adalah kita boleh menyelaras penguatkuasaan di bawah bidang tanggungjawab agensi masing-masing. Ditemui semasa operasi tersebut, Datuk Ahmad Nazri berkata, operasi dijalankan di seluruh daerah hingga 30 November. Beliau turut menyeru semua pengguna jalan raya agar dapat memandu dengan berhemah dan mematuhi peraturan jalan raya yang telah ditetapkan bagi mengelakkan berlakunya kemalangan jalan raya. Saudara, lebih setahun penubuhan pos kawalan sempadan PKS di Bario, ia ternyata memberi banyak manfaat kepada penduduk di kawasan itu, terutama dalam urusan permohonan PAS menyeberang sempadan PMS. Pemohon tidak lagi perlu mengembara beratus kilometer ke Bandaraya Miri serta berbelanja ratusan ringgit, bahkan boleh mencecah ribuan ringgit semata-mata untuk mendapatkan PAS menyeberang sempadan yang hanya dikenakan bayaran RM20 sahaja. Baik, ikuti laporan yang disediakan Rozalina Rosli.
Barrio, sebuah perkampungan yang terletak di pertengahan tanah tinggi Kelabit, begitu dekat dengan sempadan antarabangsa Kalimantan Indonesia. Justru, pergerakan rentas sempadan sudah menjadi lumrah penduduk Barrio yang mempunyai hubungan tradisi atau pertalian keluarga dengan masyarakat di Kalimantan, begitu juga sebaliknya. Pengujudan pos kawalan sempadan di Barrio dilihat penting dalam memudahkan pergerakan komuniti yang tinggal di kedua-dua kawasan sempadan. Fungsinya adalah untuk menyediakan pas menyeberang sempadan kepada penduduk setempat di Barrio. Keduanya adalah untuk kita menyelia jugalah pergerakan daripada masyarakat warga negara Indonesia yang masuk. Sejak diwujudkan pada April 2022 lepas, terdapat peningkatan permohonan PMS di pos tersebut. Tahun ini sahaja sebanyak 37 PMS dikeluarkan berbanding 16 pada tahun lepas. Dari segi pelaksanaan dan penguatkuasaan di Barrio ini, kita melihat isu kemasukan parti adalah amat-amat terkawal dan juga pihak ketua kampung turut memainkan peranan dalam melaporkan sebarang pergerakan ataupun kemasukan secara haram daripada sebelah Indonesia. PKS Barrio ketika ini beroperasi di Pejabat Mikro Kementerian Dalam Negeri di Pekan Barrio. Pejabat Pos Kawalan Sempadan Barrio, dari segi perkhidmatan adalah daripada pukul 8 hingga pukul 5 petang setiap hari bekerja daripada Isnin hingga Jumaat. Dari segi kekuatan pegawai, kita ada 2 orang pegawai immigration yang berkhidmat di sini untuk penerimaan PMS Pos Menyeberang Sempadan. Penubuhan PKS Barrio serta kemudahan permohonan PMS dalam mengurangkan kesulitan yang dihadapi penduduk tempatan sebelum ini selain memudahkan urusan rakyat negara jiran. Kalau dulu susah betul nak dapat nak buat pas ni. Sebab kalau nak pergi Miri pun perlu kos yang tinggi. So sekarang ni ada kemudahan lah. Dekat Barrio sudah ada menyediakan perkhidmatan pas untuk menyeberang sempadan. Terima kasih dengan kerajaan kita Malaysia kerana sekarang begitu mudah untuk kami melewati untuk pergi ke sempadan Indonesia juga melewat keluarga kami dan juga senang untuk kami membuat pasport di sini cuma berharga RM20. Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak berharap kemudahan di PKS Barrio dapat ditambah baik bagi meningkatkan aspek kawal selia sempadan pada masa akan datang. Apatah lagi perpindahan ibu kota Indonesia ke Nusantara di Kalimantan Timur pasti memberi kesan sosioekonomi terhadap kawasan sempadan Sarawak. Rosalina Rosli, RTM. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Baik, kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Sahi, silakan. Baik, Bumar, terima kasih.